Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan hadis-hadis sahih keutamaan puasa dan Ramadan. Ar-Rayyan untuk yang berpuasa, hadis yang ke-10. An Sahlin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sa'imun fayaqumu la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun muttafaqun alaih akhrajahu Bukhari fi sahihih. Ar-Rayyan untuk yang berpuasa. Daripada Sahal radhiyallahu anhu, beliau berkata, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam syurga terdapat satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang yang akan memasukinya pada hari kiamat nanti hanyalah mereka yang berpuasa. Tiada sesiapa pun yang layak memasukinya selain daripada mereka. Lantas akan diseru oleh penjaganya, di manakah orang yang berpuasa? Maka mereka yang berpuasa pun bangun memasukinya. Tiada sesiapa pun yang layak memasukinya selain daripada mereka. Apabila mereka sudah memasukinya, pintu itu akan ditutup dan tiada sesiapa pun lagi yang akan dapat memasukinya. Muttafaqun alaih. Pengajaran hadis. Sesungguhnya cabaran berpuasa itu amat besar, namun ganjarannya sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu khas untuk memasuki syurga yang dinamakan Ar-Rayyan hanya untuk mereka yang berpuasa. Malaikat yang menjaga pintu tersebut akan menyeru dan memanggil orang yang berpuasa untuk memasuki syurga melaluinya. Perkataan Ar-Rayyan berasal dari kalimah Ar-Ray. Dari segi bahasa membawa maksud titisan air hujan yang pertama. Ini adalah kiasan kepada orang yang berpuasa. Apabila memasukinya akan hilanglah segala kehausan selama-lamanya. Hadis ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khairun faman kana min ahli salati du'ya min babis salah wa man kana min ahli jihadi du'ya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'ya min babir rayyan wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babis sadaqah. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, bi abi wa ummi, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'ya min tilkal abwab min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Qala na'am wa arju an takuna minhum. Muttafaqun alaih, akhrajahu Bukhari fi sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membelanjakan dua dari sesuatu hartanya pada jalan Allah akan diseru daripada pintu-pintu syurga. Wahai hamba Allah, ini adalah satu kebaikan. Maka sesiapa yang terdiri daripada kalangan ahli salat akan diseru daripada pintu salat. Sesiapa yang terdiri daripada ahli jihad akan diseru dari pintu jihad. Sesiapa yang terdiri dari kalangan ahli puasa akan diseru dari pintu Ar-Rayyan. Sesiapa yang terdiri daripada ahli sedekah akan diseru daripada pintu sedekah. Maka Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, demi bapa dan ibuku, engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali tidak akan rugi bagi sesiapa yang telah diseru dari pintu-pintu itu. Tetapi adakah terdapat orang yang akan diseru daripada semua pintu itu?
Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, aku berharap agar engkau termasuk dalam kalangan mereka." Muttafaqun alaih. Pengajaran hadis, orang yang membelanjakan harta kekayaan pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapat rahmat dan nikmat yang melimpah ruah pada hari kiamat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki sifat-sifat yang terpuji dan sentiasa melakukan kebaikan semasa hidupnya. Oleh itu, beliau adalah seorang yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk syurga melalui mana-mana pintu yang dikehendakinya. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu banyak dan beruntunglah sesiapa yang dapat memasukinya. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia. Pagi ini kita membaca hadis yang ke-10 dan hadis yang ke-11. Dua hadis yang membicarakan tentang kelebihan Ramadan dan puasa. Hadis yang ke-10, hadis yang membicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala itu ada satu pintu yang mana pintunya disebut sebagai pintu Ar-Rayyan. Dan juga siri yang pertama himpunan hadis-hadis sahih, siri 1 keutamaan puasa dan Ramadan terbitan JAKIM ini juga diberikan tajuk dengan pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni apa dia? Ar-Rayyan ni ialah satu pintu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sebutkan yadkhulu minhu as-sahimun. Yang boleh masuk daripada pintu itu ialah orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Yang mana kalau orang yang tidak berpuasa la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Jadi insya-Allah kita orang beriman ni semua orang yang berpuasa, kita akan masuk pintu ni nanti. Nama dia pintu Ar-Rayyan. Dan pintu ni nanti, dekat pintu ni nanti akan ada malaikat yang menyeru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tu berkata, "Aina saimun?" Mana orang yang berpuasa? "Aina saimun?" Maka orang puasa pun akan menjawab, "La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum." Dia berkata, malaikat itu berkata, tidak akan masuk daripada pintu ini melainkan orang-orang yang berpuasa. Jadi apabila orang dah berpuasa dah masuk, ughliq, pintu itu akan ditutup. Jadi insya-Allah kita ni orang yang berpuasa ni akan dapatlah kelebihan masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Kemudian hadis yang ke-11 itu hadis Abu Hurairah juga. Hadis ini hadis yang agak panjang yang menceritakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang pelbagai jenis kebaikan amalan yang boleh dilakukan. Pelbagai bentuk amalan yang baik dan mempunyai kelebihan masing-masing. Disebutkan dengan jihad, disebutkan dengan sedekah, disebutkan dengan juga yang disebut sebagai puasa. Maka Abu Bakar As-Siddiq dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tak dalam kalangan hamba-hamba engkau, dalam kalangan umat engkau ya Rasulullah, yang dapat masuk semua pintu-pintu syurga ini? Dan kita tahu pintu syurga ni dia adalah 8 pintu. Siapa yang boleh masuk semua 8 pintu itu? Diseru, maksudnya pintu-pintu syurga tu akan menyeru orang-orang yang layak untuk memasukinya. Abu Bakar ditanya kepada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku mengharapkan supaya engkau wahai Abu Bakar dapat memasuki ke 8 pintu." Diseru oleh 8 pintu itu untuk memasuki syurganya. Jadi dalam hadis ini juga disebut yang salah satunya pintu Ar-Rayyan. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, bila kita baca hadis ni kita dapat kefahaman bahawa ada satu pintu yang Allah Subhanahu wa taala cipta khusus bagi kita lah dalam yang berpuasa ini. Semoga kita sama-sama akan dapat nikmat masuk pintu. Kita bila kita baca hadis ni, kita bayangkan dalam syurga tu ada satu pintu, nama pintu Ar-Rayyan. Kita masuk ada apa ya? Masuk keluar tu je lah kan. Kita tak appreciate sangat dia punya kelebihan. Tapi insya-Allah hari akhirat nanti bila time tu kita masuk, kata, oh inilah yang imam sebut dulu pintu Ar-Rayyan. Bila masuk nikmat apa pada pintu tu, nanti kita akan tengok sama-sama. Saya nak cerita pun tak tahu, tak masuk je. Kalau nak masuk boleh cerita. Wallahu alam. Insya-Allah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.